Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih lagi dalam tema yang sama, iaitu tema ketiga, pentingkan kebersihan dan kesihatan, unit 8, menu sihat, dan tajuk kita pada hari ini adalah tembikai. Okey, bercakap pasal tembikai, pastinya murid tahu apa yang dinamakan buah tembikai. Dalam luar dia hijau, ada corak-corak sikit. Kemudian dalam dia ada warna merah, warna kuning. Tapi dia ada biji yang kecil-kecil kan. Hitam warna. Okey. Pasti murid biasa makan buah tembikai dan sangat suka buah tembikai sebab buah tembikai ni sedap. Sebab ianya mempunyai banyak khasiat. Okey. Dalam apa yang diceritakan dalam tembikai ni, lepas ni kita akan lihat apa khasiat buah tembikai. Mungkin lama ni murid tahu makan je buah tembikai tu tapi tak tahu apa khasiat dia. Kan hari ni cikgu akan ajar murid apa khasiat daripada buah tembikai tersebut. Okey? Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Tembikai. Okey, bila cikgu cerita pasal tembikai ni, pastinya murid tahu kan. Mungkin pasti murid ada pengalaman makan buah tembikai ni. Tetapi sekadar makan je. Kadang murid tak tahu apa khasiat dia. Kemudian bagaimana cara makan buah tembikai selain daripada makan macam tu je. Dan apa khasiat dia. Okey, lepas ni cikgu akan ajar ceritakan pada murid bagaimana cara kita boleh makan tembikai selain daripada makan macam tu je. Ada cara lain kita boleh buat. Kemudian apa khasiat yang ada dalam buah tembikai tersebut. Okey? Okey. Dalam petikan ni, cikgu akan baca petikan ni perlahan-lahan dan murid akan cuba ikut cikgu. Okey? Kemudian cikgu akan terangkan dari perenggan ke perenggan. Okey? Jom kita membaca sama-sama. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Okey. Kulit buah tembikai berwarna hijau. Biasanya berwarna hijau kulit buah tu. Tak kiralah hijau terang ataupun hijau yang ada putih-putih sikit tu. Okey. Kemudian isi dalam dia berwarna merah. Kadang-kadang berwarna kuning. Dia ada dua warna. Kalau tak merah, dia kuning dalam dia tu. Kemudian rasa dia manis. Okey, rasa buah tembikai ni biasanya manis. Dia tak pernah masam. Kecuali dia buruk ke ataupun dia dah tak elok, mungkin dia rasa kurang manis kan. Itu sahaja. Tapi biasanya dia rasa manis. Okey, tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Okey, biasa tembikai ni kita boleh potong, kemudian kita makan macam tu sahaja. Ataupun kita boleh blend. So, minta mak untuk blend bersama dengan ais dan boleh jadi jus untuk air buah. Jadi air buah tembikai boleh diminum. Okey? Okey, di sini kita baca pula yang perenggan ketiga. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Okey. Tembikai ni dia kaya dengan vitamin A. Kita tahulah kan vitamin A ni biasanya untuk kulit ataupun untuk kita punya penghadaman semua tu memang perlukan vitamin A dan juga vitamin C kan. Jadi vitamin A tu dengan vitamin C ni memang baik untuk mencegah penyakit. Jadi ianya ada dalam buah tembikai ni. Vitamin ini perlu kerana kita perlu cegah penyakit. Dengan adanya vitamin ni dia akan hindar kita daripada penyakit. Mencegah kita tambah-tambah pada musim macam ni kan. Musim COVID ni. Kena banyak makan buah. Ni antara buah yang kita boleh makan iaitu buah tembikai. Kena banyak makan buah, makan sayur, makan makanan berkhasiat. Selain daripada makan ambil pengambilan vitamin, tapi paling elok adalah vitamin semula jadi macam ni. Iaitu daripada buah dan juga sayur-sayuran. Kita kena makan makanan berkhasiat sebab kita perlu jaga antibody badan kita daripada
penyakit, sebab sekarang ni kita berdepan dengan penyakit COVID-19 kan. Jadi dengan kita makan benda macam ni, mungkin kita boleh lindung diri kita daripada di samping tu juga kita boleh hindar daripada penyakit sakit kepala, sebab panas ni kan, keadaan panas, jadi kita boleh neutral badan kita dengan makan banyak minum air buah-buahan, ataupun kita boleh buat air sayur tu sebagai buah jus, sebab itu yang elok sekarang ni untuk kesihatan badan kita. Di samping itu juga penyakit kulit kan. Kadang-kadang kita ada gatal dekat kulit. Jadi bila kita makan buah ni, ianya boleh memperbaiki kulit kita yang rosak tu. Okey, kita lihat dekat bawah ni. Ada carta di mana tembikai. Yang pertama dari segi rupa dia, kemudian dari cara makan dia dan juga khasiat yang ada. Daripada yang atas ni tadi, kita cuba catat maklumat yang ada ni dalam bentuk carta. Ini carta dalam bentuk carta macam ni. Okey. Di sini kita akan cuba lengkapkan carta peta ni. Peta ni kita panggil sebagai peta pokok. Okey, peta pokok. Dalam peta iThings dia ada 8 peta dan salah satu dia adalah peta pokok ni. Okey. Peta pokok ni untuk memudahkan kita membahagikan maklumat yang ada dalam petikan. Okey, yang pertama rupa. Dari segi rupa dia iaitu berkulit hijau. Kemudian cikgu dah gariskan di sini dengan warna hijau juga. Isi tembikai berwarna merah dan kuning. Okey, boleh letak dekat sini. Okey. Kemudian dari segi cara makan dia, yang pertama dimakan begitu sahaja. Okey, yang kedua, bagaimana cara makan? Cikgu tak nak garis sebab cikgu nak murid sendiri yang cari. Kita boleh buat jus. Boleh dibuat jus. Ni. Jadi cikgu tak garis untuk mudahkan untuk uji murid-murid cari sendiri. Selain daripada makan macam tu je, boleh buat macam mana? Boleh buat jus. Okey, khasiat dia. Yang pertama, kaya dengan vitamin A dan juga vitamin C. Okey, di samping tu, apa lagi khasiat dia? Ianya boleh mencegah penyakit seperti sakit kepala dan juga penyakit kulit. Itu boleh murid letak dekat bawah ni. Okey? Okey, itu salah satu cara kita nak buat peta pokok. Okey, kita nak catat maklumat, kita letak dalam benda ni peta pokok supaya murid lagi jelas nampak kan rupa dia, dari segi cara makan dia dan juga khasiat dia. Ini adalah salah satu cara untuk mencatat maklumat. Daripada bahan kita nak tukar kepada bentuk yang mudah difahami. Okey, kita lihat latihan. Apa latihan kita hari ni? Okey, untuk latihan kita hari ni, murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, buka muka surat 52. Okey, murid akan nampak latihan ni. Okey, ada kan aktiviti 4, teliti gambar dan catat maklumat. Okey, ni kita akan lihat bagaimana dia beri maklumat dekat atas ni dan kita cuba catatkan dalam bentuk ni, catat dalam bentuk carta macam ni. Okey. Okey. Dekat sini dia ada beri sarapan apa makanan yang boleh kita makan semasa sarapan pagi. Okey, cikgu tanda supaya senang. Cikgu tak nak tulis. Kalau awak tulis, awak boleh buat. Cikgu buat warna merah. Okey, cikgu tik dengan warna merah. Apa yang boleh dimakan semasa sarapan pagi? Okey, yang pertama, apa dia? Yang pertama, pastinya kita mesti minum susu. Okey. Kemudian, apa lagi yang perlu kita makan pada sarapan pagi? Iaitu, kita perlu makan bijirin. Okey, ni bijirin. Lepas tu, selalunya kita makan roti bakar dan juga
telur rebus. Telur yang suku tu kan, masak suku tu kan. Kemudian yang ini pencuci mulut. Pencuci mulut kita biasanya makan buah-buahan ataupun puding lah. Tembikai, agar-agar, puding dan sebagainya. Okey? Okey, itu untuk pencuci mulut. Dan makan tengah hari. Apa yang perlu kita makan semasa makan tengah hari? Apa yang perlu diambil untuk makan tengah hari? Okey, cikgu tukarkan dengan warna biru untuk kat sini. Okey, selalu kita makan tengah hari dan pukul 1 tengah hari. Minum pagi dan pukul 6.45 pagi kita dah mula minum pagi. Kemudian pukul 1 tengah hari kita akan makan tengah hari. Okey, pencuci mulut ni kita boleh untuk sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Kita kena ambil dua masa sebab pencuci mulut ni sebaik-baiknya buah-buahan dan juga puding. Dia untuk kita cuci usus kita. Makan pagi boleh elok makan buah-buahan juga. Puding pun boleh diambil dan puding ataupun agak-agak buah-buahan kan. Okey, makan tengah hari. Yang perlu kita ambil untuk makan tengah hari adalah yang pertama nasi kukus. Kemudian kita kena makan ikan bakar. Apa lagi yang perlu kita makan supaya berkhasiat? Sup sayur, kena ambil. Kita perlu ada ikan, ada sayur, ada nasi. Kemudian untuk minuman kita perlu minum jus buah. Okey. Okey, murid boleh catat dekat sini. Okey, jawapan dia. Okey, senang kan? Tak susah. Okey, jom kita lihat latihan. Okey, untuk latihan yang kedua, murid buka buku aktiviti yang sama. Buka muka surat sebelah je, muka surat 53. Aktiviti 4, baca teks dan tulis maklumat. Okey, di sini kita diminta mencatat maklumat dan bentuk satu lagi jenis peta, iaitu peta, kalau dalam I think kita panggil peta buih. Sepatutnya bulat-bulat, tapi ni dia bagi segi 4 pun boleh. Okey, dia seumpama peta I-Think tu yang buih tu juga, tapi kat sana, selalu kalau peta I-Think di luar ni ada segi 4 dan ada sumber-sumber dia kan. Ini lebih kepada peta macam peta I-Think buih tapi dia minda, peta minda. Okey, kita akan catat dekat sini apa kelebihan tahu bakar. Sebelum tu kita akan baca dulu tentang tahu bakar warung Pak Busu ni. Apa kelebihan yang ada dalam tahu bakar warung Pak Busu ni. Okey, kita baca sama-sama. Murid cuba ikut cikgu baca perlahan-lahan dan murid cuba ikut. Okey. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Okey, ni biasanya kita makan tahu bakar ni memang dia perlu kita kena orang kata colek. Kalau orang di Semenanjung kita sebut colek, tapi kat Sarawak kita cap kan, kita sebut cap kan. Okey, kena cap dengan kuah tu, makan dengan kuah sebab baru dia rasa lebih enak. Okey. Dalam ni memang ada sayur, di mana kita ada nampak sayur timun yang dah dipotong halus-halus, direcik halus-halus tu. Timun, tauge dan juga sengkuang. Semuanya dah halus tu dia masuk dalam tahu, dia potong segitiga, masuk dalam tahu tu, dia sumbat dalam tahu dan kemudian dibakar. Okey. Okey. Kemudian bila tahu tu dah masak, dah dibakar tadi, dah masak, kita akan makan dengan kuah kacang. Kuah kacang pula ada khasiat dia, di mana dalam kuah kacang tu ada protein.
Jadi bila ada protein ni adalah untuk membina tubuh kita. Itu kita menjadi besar. Kalau tak, kita kecil je. Kita kena makan banyak benda yang bentuk protein dan juga mengandungi vitamin, protein, karbohidrat. Semua ni perlu untuk badan kita. Okey, kat sini ada diberi satu contoh iaitu kelebihan tahu bakar. Yang pertama, pastinya enak kan? Sedap. Jadi, dia dah bagi satu, enak. Okey, dia minta kita cari 3 lagi kelebihan tahu bakar. Okey, di sini cikgu dah bantu murid dengan mewarnakan isi ataupun maklumat penting yang perlu ada yang perlu dimasukkan dalam ni. Okey? Senang je. Ambil lah tidak berminyak. Kelebihannya dia tak ada minyak kan tadi sebab dia dibakar. Jadi dia tak berminyak. Ada setengah orang dia goreng. Jadi bila dia goreng dia berminyak. Tapi tahu bakar warung Pak Busu ni dibakar. Jadi tak ada minyak. Jadi dia sihat. Satu makanan yang sihat. Okey. Tulis dekat sini. Jadi murid boleh masukkan dekat sini tidak berminyak. Kemudian mengandungi vitamin sebab dia ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran pula jenis sayur-sayuran yang berkhasiat iaitu ada timun, toge dan juga sengkuang. 3 ni pun ada vitamin, banyak vitamin dalam sayur, 3 jenis sayur ni. Okey? Sebab tu dia mengandungi vitamin sebab 3 sayur yang digabungkan tu. Kemudian di sini pula mengandungi protein sebab dia ada kuah kacang yang kita makan tadi, yang kita orang kata colek tu tadi, colek ataupun kita makan bersama dengan tahu tu tadi, kita kena makan dengan kuah kacang ni. Jadi kuah kacang tu, kacang yang ada tu mengandungi protein. Jadi di sini kita dapat khasiat protein, mengandungi protein. Itulah kelebihan dia. Ada 4 kelebihan yang ada pada tahu bakar di warung Pak Cik Busu. Okey, jom kita lihat latihan pengukuhan. Okey, apa dia yang ada dalam latihan pengukuhan? Okey, untuk latihan pengukuhan kita kali ni kita masih lagi dalam konstruk 5. Okey, hari ni cikgu akan bagi yang lagi apa yang ada dalam konstruk 5. Okey, jom kita lihat. Okey, latihan pengukuhan yang pertama. Okey, warnakan suku kata yang betul, tuliskan jawapan anda. Okey, dia suruh warnakan kemudian tulis jawapan. Okey, yang pertama, gambar apa ni kelas? Gambar sayur. Ambil sa. Kita warnakan sa. Kemudian kita warnakan yur. Okey, dah warna, tulis dekat sini. Sayur. Sayur. Sebab tak nampak jadi cikgu kena tukar warna. Kita guna warna hitam. Okey, sorry sebab cikgu pakai mouse je nak tulis ni. Okey, sayur. Y-U-R. Sayur. Okey. Yang kedua adalah telur. Telur. Okey, warnakan telur. Kemudian yang ketiga, tidur. Yang keempat, rambut. Yang kelima, coklat. Coklat. Yang keenam, rumput. Rumput. Okey. Itu sahaja. Warnakan dulu suku kata kemudian tulis dalam dalam petak ni. Jangan tulis je tapi tak warnakan suku kata. Tu dah tak siap lagi tu. Okey. Kena warna dan tuliskan dalam buku. Tuliskan dalam tempat yang disediakan, ruangan yang disediakan. Okey. Okey, kita lihat latihan pengukuhan yang kedua. Okey, untuk latihan pengukuhan yang kedua, padankan gambar dengan suku kata yang betul. Okey, yang pertama, kakak. Okey, kemudian yang kedua, kaktus. Okey, kemudian murid sendiri buat Kemudian emak. Yang ini kancil. Yang ini ular.
Okey, kemudian yang keenam, biskut. Biskut. Dan yang ketujuh, coklat. Coklat. Okey. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Cikgu harap murid boleh buat. Jangan tangguh. Banyak tugas kan. Jangan buat, tak perlu buat yang cikgu tak suruh tak perlu buat. Yang dalam buku teks tadi tak perlu. Itu untuk pemahaman murid saja. Murid hanya buat latihan yang cikgu dah berikan dalam buku aktiviti dan juga latihan pengukuhan. Okey. Okey, sekian untuk kali ni. Jaga diri, jangan keluar rumah, duduk diam-diam, siapkan tugasan cikgu buat bagi. Perlahan-lahan, jangan paksa diri. Kalau penat, rehat dulu. Rasa rajin lagi, buat balik. Okey? Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.